mereka akhirnya mengambil canonical yang ditulis oleh Paul disebabkan Barnabas tidak hadir. Itu yang terpesongnya agama Kristian. Soalan saya ialah mengapakah Injil Barnabas tidak diiktiraf oleh gereja Rom? Okey. Mengapakah Injil Barnabas tidak diiktiraf oleh gereja Rom? Kita perlu faham ya, apabila Nabi Isa alaihissalam hanya berada di atas muka bumi ini hanya 33 tahun. Saya menggunakan data Gregorian calendar yang telah disetujui oleh historian, sama ada Western ataupun Islamic historian. Jadi saya ambil data-data itu dan kita gunakan ya, yang disetujui oleh pihak worldwide lah. 33 tahun sahaja Jesus ataupun Nabi Isa alaihissalam berada di atas muka bumi ini. Dan mengikut Frank Fitzmayer, dia membahagikan alam agama Kristian itu kepada 3 bahagian. Pertama daripada 1 AD kepada 33 AD, iaitu ayam Isa alaihissalam, waktu Isa alaihissalam. Yang kedua 33 AD hingga 65 AD, iaitu waktu companions, dia punya disciples. Kemudian yang ketiga daripada 65 hingga ke 95 AD, dia panggil waktu evangelis ini mereka yang edit balik apa yang ditulis oleh the disciples tu tadi. Okey. Saya nak balik kepada Barnabas tu, saya kena cerita dulu benda ni. Baru nampak dia punya tasalsul dia. Jadi 3 tahap ini sebenarnya Nabi Isa alaihissalam dia mempunyai 12 sahabat yang kita maklumlah dalam Quran pun ada disebut nama Al-Hawariyun. Dan di dalam Al-Hawariyun itu ada yang terakhir tu bernama Barnabas. Kalau kita boleh cek benda ni dalam Google pun banyak. Barnabas ini ketika ini Paul tidak termasuk dalam Al-Hawariyun itu. Paul tidak termasuk. Dia ialah pertikaian antara Paul dengan Barnabas hakikatnya. Ya, dan Paul ini dia adalah Yahudi. Asalnya Yahudi, kemudian ataupun masuk agama Nasrani, kemudian minta diterima balik dan Barnabas terima balik. Pada hakikatnya kenapa boleh terjadi the canonical itu? Sebenarnya perjanjian Injil itu, Gospel itu ditulis balik sesudah 300 tahun ketiadaan Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan yang ditulis itu tidak termasuk Barnabas, sebab pada hari yang Barnabas nak pergi berbincang dengan majlis itu, bukan majlis Nigzah, sebab masa Barnabas itu belum lagi wujud majlis Nigzah. Majlis Nigzah muncul pada 325 tidak silap saya. Jadi dia telah dibunuh. Barnabas telah dibunuh. Jadi raja-raja Eropah, Raja Rom pada ketika itu dan juga termasuk Raja Estonia, tak silap saya Raja Estonia, yang ada dia punya antaranya Itali dan Rom semua tu, mereka akhirnya mengambil canonical yang ditulis oleh Paul disebabkan Barnabas tidak hadir. Itu yang terpesongnya agama Kristian. Mereka mengambil penulisan daripada Paul itu tadi, dan Paul ini ada juga pengikutnya. Dan
Barnabas ini dia tulis apa yang daripada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi buku dia itu mengikut apa yang saya baca hilang begitu. Hilang. Barnabas itu. Bukunya hilang. Jadi secara rasminya bermula pada hari Barnabas itu dibunuh, maka diambil syariat daripada yang ditulis oleh Paul and the group. Okey. Disebabkan itulah sehinggalah ke Majlis Nikzah. Majlis Nikzah 325 AD ya. Saya bercakap dalam AD sekarang bukan BC sebab dia sesudah Nabi Isa alaihissalam. Majlis Nikzah itu, dalam Majlis Nikzah lah yang mengakui tentang wujudnya Trinity. Trinity ini maknanya God, Son and Ruhul Qudus tu. Yang mana mereka yang memihak kepada pemikiran Barnabas menolak idea ni, menolak pandangan ini, dan banyak priest-priest yang dibunuh disebabkan menolak ajaran yang Trinity ini. Trinity ini ajaran yang boleh menyesatkan agama Kristian. Ya. Kemudian apabila tu ramai antaranya priest of Ashok dekat Syria dibunuh, dan padri-padri yang dibunuh itu dianggap mati syahid sebab mereka mempertahankan tauhid tadi. Yang dibawa oleh Barnabas tadi ya, Prof. Yang dibawa oleh Barnabas itu berlaku split dekat situ lagi. Okey. Jadi sekarang ini yang ada sekarang ni adalah daripada Paul, tetapi mereka dah banyak edit hasil daripada usaha padri-padri yang menentang kepada konsep of Trinity itu. Maka kita dapati dalam Bible sekarang tidak wujud Trinity. Kalau Encik Gani baca Bible, tidak ada konsep Trinity. Dia dah buang dah sebab benda ni dah diedit. Dah berapa lama dah diedit, ditambah. Quran kita bukan gitu. Quran kita daripada zaman Osman Affan tu. Osman Affan kan, dia ambil satu je daripada Mashaf Hafsah. Mashaf Hafsah yang ada Umar Al-Khattab tu. Jadi dia ambil tu, adakah masa-masa orang lain tak jadi? Tak boleh pakai? Bukan. Boleh pakai, tetapi dia tak nak ada kekeliruan. Jadi semua yang lain dibakar, kita ambil Mashaf Hafsah tu. Jadi Mashaf Hafsah tu lah yang jadi Mashaf Osmani sekarang ni. Awak tak? Jadi kita punya Quran itu terpelihara, dijaga. Satu huruf pun tak boleh tergugur daripada Quran kita. Sebab tu kalau kita dengar dengan orang Kristian kan, dia kata betul ke Quran word of God, even Yahudi word of God apa sebenarnya. Kita yang tahu bahasa Arab ni, yang baca Quran tu, yang direct in Arabic tu, kita tahu that is a word of God. Saya baca Bible, saya tahu that is not word of God. Sebab dia punya perkataan tu, it's not word of God, that is a word of man. Kita tahu. Tetapi bayangkan Cik Gani, orang tak boleh baca Arab, dia hanya baca translation of the Quran. Dia don't know how to differentiate. Saya baru pegang tadi Prof, mula-mula tadi Prof kata unsur tauhidik itu tadi, mantik itu yang penting dalam kita membuat kajian dan perbandingan dan sebagainya, Prof. Okey, mungkin Prof boleh terus lagi. Okey. Baik kepada Barnabas tadi ya. Kemudian saya baca Bible, saya baca Barnabas, Gospel of Barnabas. Dia sebenarnya yang ada dalam Bible sekarang ni ada 66 books, tak silap saya. 66 books. Which one is the most canonical? Canonical mean konon yang paling diambil oleh pihak gereja. Konon yang diambil oleh pihak gereja ialah daripada kalau daripada Old Testament maknanya dalam tu juga dia campur belaka. Old Testament ada 5. Ada 5. Apa? Leviticus, Genesis, Numbers, Exodus dan ada satu lagi Exodus, Numbers, Leviticus dan dia ada 5. Yang keempat yang perjanjian baru dia ada 4. John, Matthew, Matt dan Luke. Yang perjanjian lama dia ada 5 tadi, ya. Kemudian dia mengambil canonical, that is called the most canonical books dalam perjanjian baru dan lama yang terletak dalam satu buku namanya Bible.
What is the difference between both tu? Apa bezanya antara? Mereka menganggap perjanjian the Old Testament adalah Torah. The New Testament adalah Injil or Gospel. Okey, saya masuk sikit kepada Torah sebelum saya pergi ke Barnabas tadi. Torah ini mengikut bacaan yang kita baca, dia hanya ditulis Torah yang ditulis tu, Torah yang bukan Nabi Musa tulis tu. Nabi Musa did not write, Nabi Musa did not write. Even Joshua did not write. Benda ni ada dalam Barnabas. State in chapter 44. Saya ingat lagi benda tu. Did not write. Jesus kata ke dia punya disciples. Maknanya betul lah. Torah yang ditulis itu ditulis sesudah kewafatan Nabi Musa alaihissalam 700 tahun. Kalau kita ikut dia punya line yang saya buat Ansabul Bashar itu ataupun Adam's Genealogy itu, kewafatan Nabi Musa daripada 1000 BC. Dia anggap 1000 BC lebih kurang. Nabi Daud 1200. Dia ada kata Nabi Daud dengan Nabi Musa ni lebih kurang je dekat. Cuma Nabi Musa di Mesir, Nabi Daud dekat Palestin. Ya. Jadi dia wafat 700 tahun sesudah kewafatan Nabi Musa alaihissalam, barulah the priest tu tulis balik. Rabbis tu tulis balik apa yang disebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Lepas tu dia claim, dia kata inilah Torah. Dia tulis dalam bahasa apa? Persoalannya. Lepas tu dia kata Nabi Musa alaihissalam Torahnya dalam bahasa Hebrew. Saya tak percaya dalam bahasa Hebrew. Mana mungkin bahasa Hebrew pada kita? Bahasa apa tarikh Hebrew itu? Kalau kita faham dia kata Hebrew itu translate daripada Ibrani. Itu dia punya translation. Ibrani ni awal lagi. Sebab saya buat genealogi, kita nampak tahu cerita macam cermin tau. Ya. Dia satu kronologi masa ya Prof. Ya, saya boleh berdebat benda tu. Dan saya dapati nabi-nabi bukannya daripada bangsa Yahudi. Bukan. Mereka adalah Proto Arab. I can challenge that. Oh, itu satu dapatan dan hujahan yang menarik petang ni Prof. Yang mungkin lepas ni nanti kita boleh kembangkan lagi.